给 Selamat 我这 pagi. 个主题就是新的开始。Topik yang diberikan hari ini adalah permulaan yang baru. 我要分享上帝的话，请大家注意这个我分享的那个 PPT 哈，等下我会展示一下我们的材料。Saya akan sharing firman Tuhan hari ini beserta PPT-nya. 那还没有听到之前呢，让我们同心祷告。Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. 天父，我们谢谢你在这个新的一年里头，你与我们同在。Terima kasih Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan terus bersama dengan kita. 还有这个在 BNB 的新课程开幕的这个团聚里面，我们可以一起来学习上帝的话。Di acara pembukaan kelas baru BPMP ini, kita bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan. 神啊，我们愿意有受教的心，要聆听上帝的话语。Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. 求主带领你的仆人、讲员是翻译员的，在上帝手中，我们都蒙恩蒙福，可以成为神的祝福。Berkati pembicara pendeta hari ini yang memberikan khotbah juga yang menerjemahkan. 主啊，求你祝福在参与这个团聚里面的弟兄姊妹们。Berkati juga saudara-saudara yang ikut dalam acara ini. 谢谢主，听我们的祷告，Terima kasih ya Tuhan. 奉耶稣基督名祈求的，阿门。Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 今天的讲题是新的开始，有两处经文要分享。Topik hari ini adalah permulaan yang baru dan ada dua ayat untuk hari ini. 第一处是在哥林多后书第5章第17节，这个是很熟悉的经文。Pasal pertama adalah 2 Korintus 5 ayat 17. Ini adalah pasal yang semua juga sudah familiar. 那第二处在创世纪第12章第1节到第4是第5节。Nah, ayat kedua adalah dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 5. 哥林多后书第5章第17节，上帝的话这样说：Isi dari 2 Korintus 5 ayat 17 adalah 若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 弟兄姊妹们，大家都在新年里面很喜欢用这一段经文来勉励彼此，勉励。Di tahun yang baru ini, semua suka ayat hafalan ini. 如果有人在基督里我们都已经在基督耶稣里面我们就是新造的人，旧事已过，都变成新的，我们都新造的人。Semua orang yang di dalam Tuhan Yesus, kita semua adalah ciptaan yang baru. 有一些问题出现， Ada masalah baru yang muncul. 新造的人应该是说，只是新的事情、新的灵魂、新的开始。Ciptaan baru adalah hati yang baru, 新的 jiwa 开 yang 始。baru, permulaan yang baru. 那么有一些人觉得自己已经老旧了，已经太晚了，太迟了。难道我是属于新的，可以再重新吗？Ada beberapa orang yang merasa, oh saya sudah tua, apakah saya masih bisa menjadi ciptaan yang baru? 特别是在那个年龄老迈的长辈们，他们认为自己已经老了，难道还可以还能够重新开始吗？Terutama untuk orang-orang yang sudah lanjut, mereka merasa, oh saya sudah tua, apakah saya masih bisa menjadi ciptaan yang baru? 弟兄姊妹们都在我们社会上都知道这一首歌Mungkin saudara-saudara semua tahu lagu ini.
会唱吗？这个当你老了，Apakah bisa menyanyikan lagu ini, Tang? Saat 头发 Anda 白 tua, 了头 rambut 发白 memutih, 了，睡意昏沉。当你老了，走不动了，saat Anda tua, sudah tidak susah jalan, sudah susah jalan. 我们怎能回忆青春 Kita hanya bisa mengingat masa muda kita. 我们好像这个什么灯火昏黄不定，风吹过来，我们只能够听别人的信息消息，而我们不能做什么了这就是我心里的一个，这就是我的心声，我的人生。Ya, kita hanya bisa mendengarkan dari orang lain apa kabar-kabar yang terbaru. Inilah adalah lagu dari dalam hati saya. 这就是我心里的一个。难道我们的生命就是这样的下场？Apakah hidup kita akan seperti itu? 很多人，很多在这个年纪老迈或者在这个有限的状况之下，我们有这种的感叹。Eh, pada saat kita tua, pada saat kita udah semuanya terbatas, kita mungkin akan merasakan hal yang seperti ini. 我们只能说，哎，太晚了，太迟了，不能做新的开始了。Eh, kita hanya bisa berkeluh kesah dan berkata, ah sudah telat, sudah telat. Yeah，没有新的开始。Tidak ada permulaan yang baru. 但是上帝的话今天再次强调说，提醒我们，我们只要在主耶稣里面，就有新的事情，因为神要做新事。Tapi Tuhan mengingatkan bahwa siapapun yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, ia adalah ciptaan baru. 甚至神会把我们重新创造成为新造的人。Tuhan akan menciptakan kita yang baru. 我们就要看看的圣经里面有哪一位圣经人物经历到这样的事情。Kita cari-cari di dalam firman Tuhan, apakah ada tokoh yang mengalami hal yang seperti ini? 在创世纪里面第5章有这样的人物经历到神再次信造他。Dalam Kejadian 5 ada satu tokoh yang dia mengalami ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. 我就说他经历到新的开始，走上恩典之路。 Dia mengalami ciptaan baru, menjalani anugerah Tuhan. 他 Berjalan 就 dalam 是 anugerah 亚伯 Tuhan. 拉罕，亚伯拉罕和他的太太撒拉。 Dia adalah Abraham dan istrinya Sarah. 在创世纪第5章第1节上帝的话这么说。 Kejadian 12 ayat 1, Tuhan berfirman, 耶和华对亚伯兰那个时候起初不是亚伯拉罕，是亚伯兰。你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地去。 Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 弟兄姊妹，注意到这个经文里面， Saudara-saudara semua, kita perhatikan ayat hafalan ini. 这个是说什么？是有移动的那个状态，有移动的状态。 Kita lihat firman Tuhan ini ada suatu keadaan yang bergerak. 就是去了。耶和华说：“你要去，你要离开。”我说：“你要去。” Kamu harus pergi, kamu harus meninggalkan. Ada kata pergi. 所以不是那个住在那个老旧的状况当中，而且要离开，要移动。 Dia bukan tetap di tempat yang lama, tapi dia harus pergi ke tempat yang baru. 所以耶和华神要亚伯兰经历到新的事情，因为他要做新的事为亚伯拉罕做的。
Tuhan menginginkan Abraham melakukan suatu hal yang baru. 耶和华说你要去这个动词，好像是有这个命令的味道啊，命令的味道很强，说你要去来做啊，是进都是那个动词命令的味道。Di sini ada kata kerja pergi. Nah, ini seperti Tuhan sedang memerintahkan Abraham untuk pergi. Yeah，命令的那个味道，Ada rasa memerintah. 很强哦，很强。其实也是耶和华神不是在逼人做这事做那个啊，或者要管理人，要逼迫的啊，人不得不做的，不是这样。Tuhan bukannya memaksa orang untuk melakukan sesuatu. 其实耶和华神在邀请一个人和他有特别的关系。Tetapi Tuhan sedang mengundang dia untuk memiliki suatu hubungan dengan Tuhan. 因为如果我们把这个经文第5章啊，也的那个经文呢，还有之前有一个那个关于以诺人物、圣经人物的那个经验来对比。Di sini kita lihat ada pengalaman yang dialami oleh Henok dalam Kejadian 亚 5 伯拉 ayat 罕 8. 跟以诺的那个经验，我们来他们两个的经验来对比。 Kita bandingkan kehidupan Henok dan Abraham. 上帝的话说，以诺共活了365岁，以诺与神同行，神将他取去，他就不在世里。 Firman Tuhan berkata bahwa Henok telah hidup 365 tahun. Henok berjalan bersama dengan Tuhan dan Tuhan mengangkatnya sehingga dia tidak ada lagi. 弟兄姊妹们，在那个希伯来文原文，与神同行，英文翻译成 bergaul，这个词很特别。Berja- dalam bahasa Brani itu berarti berjalan pergi bersama dengan Tuhan. 这个词与神同行，就是刚才我们读创世纪第5章第1节，上帝对亚伯拉罕说：“你要去那个字，跟与神同行这个词一样的那个同样的词。” Dalam Kejadian 12 ayat 1, Tuhan berkata kepada Abraham bahwa dia harus pergi. Kita bandingkan dengan Kejadian 5 ayat 24 bahwa Henok berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, kata pergi dengan kata berjalan bersama dengan Tuhan ini sama. 就是要有关系，与神要有关系，神要跟那个人有交往的关系。 Artinya bahwa Tuhan menginginkan manusia memiliki hubungan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. 所以呢，神的旨意不是要命令人做这个做那个，逼人做这个做那个，人不得不做的，不是这样。 Kehendak Tuhan bukan ingin memerintah manusia dan Tuhan tidak ingin manusia terpaksa melakukan ini semua. Kehendak Tuhan. 而是神要与人有关系，建立关系的。 Melainkan Tuhan ingin manusia memiliki hubungan dengan Tuhan. 所以新的开始由与神建立关系为起点。 Jadi berjalan bersama dengan Allah diawali dengan Tuhan memberikan ciptaan yang baru. 建立关系，神与人要建立关系的为起点。 Awalnya adalah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. 那就是新的开始。 Ini adalah permulaan yang baru. 这个不是神要管辖人，而是恩典的呼召。
Ini bukan otoriter Tuhan, tapi ini adalah anugerah kasih. 这个不是命令的、无情的、没有考虑的人的感受的那个命令，这是荣耀的邀请。Ini bukan kita Tuhan yang me- memikirkan hati perasaan kita, tapi ini adalah undangan yang mulia dan penuh kepedulian. 这是神做的心事，让人成为新造的人。Ini Tuhan lakukan agar kita meninggalkan hidup yang lama dan menjalani hidup yang baru. 所以非常感谢神有这样的旨意，让我们跟他一起同行。Kita bersyukur bahwa Tuhan memiliki kehendak yang seperti ini sehingga kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. 那就是我们新的开始的起点。 Ini adalah awal dari 新 permulaan 的 yang 开 baru. 始 Permulaan yang ，Yeah， baru. 跟神有新的开始哈。OK，所以弟兄姐妹们，我们现在看第二节，12章第二节。 Kita lihat pasal 12 ayat 2. 我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名伟大，你要叫别人得福。 Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. 第二节和第三节是一起的， Pasal 所以 ayat 12 dan 13 adalah sama. Ayat 2 dan 3 itu adalah sama, bersama-sama. 为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。 Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 所以第二节和第三节同样提到那个论到福这个我们喜欢的那个主题呀、Ayat 2 dan 3 sama-sama membahas tentang berkat. Itu adalah topik yang kita semua senangi. 呀，我们人有时候呢，我们往往跳到第二、第三节，就是神应许给我们的福。 Orang-orang biasanya langsung loncat ke ayat 2 dan 3 membahas tentang berkat yang 我 orang-orang 们没 ingin 有 dapatkan. 注意到第一节为起点。 Kita perhatikan ayat 1 adalah awalnya. 呀，第二节、第三节有福，就是那个结果，就是结果。 Jadi ayat 1 adalah awalnya dan ayat 2 dan 3 itu adalah hasilnya. 所以要先与上帝有关系、有交往、与同行，跟他同行，才有第二、第三节有这个结果的。 Jadi jika kita bergaul dan berjalan bersama-sama dengan Allah, baru kita akan mendapatkan berkat hasil di ayat 2 dan 3. 我们这个 BBMB 课程所有的过程，也要以神的关系建立好的关系为起点，才有好的结果，才有祝福的结果。 Semua pelajaran di BPMP harus didasari oleh berjalan bergaul bersama-sama dengan Allah, baru bisa mendapatkan hasil berkat. 呀，弟兄姊妹们，神的应许，耶和华神的应许说：“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你要叫别人得福。” Janji Tuhan bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. 在这个英文的翻译哈，你要叫别人得福，翻译成 shall be a blessing。
Dalam terjemahan Inggris, artinya shall be a blessing, hidup sebagai berkat. 这个英文的翻译来自希伯来文原文，更正确的意思说，活出这个祝福的生命。Eh, ini berasal dari bahasa Ibrani yang bahwa engkau adalah berkat itu sendiri. 就是你就是那个祝福 Engkau adalah berkat itu sendiri. 很多人一生一世很忙，寻找祝福在哪里。Ada orang yang dari hidup sampai mati terus sibuk mencari berkat itu ada di mana. 就是很忙哦，他做事情、做工从早上到晚上哦，他生病牺牲很多，为了什么？为了生命中有福气、有祝福。Ada orang yang sibuk dari pagi sampai malam bekerja, sakit, mengorbankan banyak hal hanya ingin hidupnya mendapatkan berkat. 但是在这个记载里面，神告诉我们，圣经告诉我们，原来祝福不是很远的，它不是在那个模糊不清的那个地方，很隐藏的地方。Tuhan berkata bahwa sebenarnya berkat itu tidak jauh, bukan tidak bisa diraba, bisa dilihat dengan jelas. 祝福在哪里呢？祝福就是你自己。Berkat itu ada di mana? Berkat itu adalah dirimu sendiri. 当你和我愿意与神建立关系，与他同行，那个是祝福的开始，新的开始，祝福的开始。Ketika kita bersedia untuk membangun hubungan dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, itu adalah berkat dari permulaan yang baru. 那个时候我们的生命在神的手中成为祝福。Hidup kita di tangan Tuhan dan itu adalah berkat. 当我们的生命，我们愿意把我们的生命放在神的手中，与他同行，那么那个时候我们变成祝福了。Pada saat kita mau menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan hidup kita akan bisa menjadi berkat. 那我们要有这样的信心，我们要有这样的信心。Kita harus ada kepercayaan seperti itu. 我们做人，基督徒、信徒要有自信，自信建立在什么样的基础上呢？建立在神的手中，因为我是他手中的祝福。Ketika orang Kristus harus percaya diri bahwa dasarnya adalah kita akan menjadi berkat di dalam tangan Tuhan. 无论我们是老了、有限了，我们不像别人那样有学问、有富裕的那个家庭啦、经验啦，只要我们愿意在神的手中与他建立这个关系，与他同行，我们就是祝福。Walaupun kita sudah tua, sudah terbatas, pengetahuan kita juga tidak tinggi, keluarga kita juga bukan orang kaya, tapi asalkan kita mau bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan berkat. OK，所以亚伯拉罕已经经历到这样的福分。Abraham sudah mengalami berkat seperti ini. 他的生命在神的手中就是祝福。 Hidupnya di dalam tangan Tuhan itu adalah berkat. 让我们每一位老师或是学员，我们在神的手中
也经历到祝福的生命。Kita orang Kristus, sekarang kita di dalam tangan Tuhan juga mengalami hidup yang penuh dengan berkat. 好，第四节，我们现在继续看第四节。Kita 亚伯 lihat 兰，好好，亚伯兰照着神耶和华的吩咐去了。罗德也和他同去。亚伯兰住哈兰的时候，年75岁。Kita lihat pasal 12 ayat 4, firman Tuhan berkata, "Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran." 啊，弟兄姊妹们，这个是亚伯拉罕值得敬佩的地方，也是值得学习的这个地方啊。Saudara-saudara sekalian, ini adalah yang kita kagumi dan kita pelajari dari Abraham. 亚伯拉罕那个时候年纪75岁，Abraham saat itu berumur 75 tahun. 那他算是一位阿伯阿伯还是阿公阿公啦的那个长辈哦，Dia saat itu 有年纪 bisa 的，kita sebut sebagai kakek-kakek, 已经老了，老了。sudah tua, sudah tua. 啊，我看在我们的这个团聚里面今天的团聚里面有没有75岁以上的人啊？老师是学员Rata-rata apakah ada guru atau anggota yang sudah berumur 75 tahun? 啊？也许很多人认为年纪成为我们很大的挑战，我们有限，因为年纪的这个限制。Mungkin banyak orang yang merasa umur tua adalah sebuah tantangan karena semakin tua akan semakin terbatas. 亚伯拉罕75岁，他已经生活好好的生活，好端端的生活，已经安适的、安逸的、安顿了。Abraham berumur 75 tahun sudah hidup dengan aman dan damai dan tentram. 但是当耶和华邀请他邀请不是吩咐我，不是吩咐的，邀请要不要跟我交往，和我同行啊？要不要顺服我的带领？亚伯拉罕的回应值得我们佩服的。Tuhan mengundang bukan menyuruh, tapi Tuhan mengundang Abraham, maukah Abraham berjalan-jalan bersama dengan dia? Dan reaksi Abraham, jawaban Abraham adalah sesuatu yang harus kita kagumi. 首先，我们可以理解亚伯拉罕对耶和华的尊敬，对耶和华的这个话语圣言，一定是非常的尊敬。Kita bisa lihat bahwa Abraham sangat menghormati Tuhan. 那虽然之前呢，从这个经文之前没有记载过亚伯拉罕与神的关系，亚伯拉罕遇见神我说神对亚伯拉罕说没有这个记载。Walaupun dulu tidak di firman Tuhan tidak ada catatan mengenai bagaimana hubungan Abraham dengan Tuhan dulu. 所以可以说这个记载是第一次对亚伯拉罕来说，他突然遇到神耶和华神，他听见从来没有听过的声音，就是耶和华神的声音。Jadi baru kali ini tiba-tiba Abraham menemui Tuhan dan dia mendengarkan suara Tuhan yang sebelumnya dia belum pernah dengar. 所以对亚伯拉罕来说是非常大的挑战的。Jadi bagi Abraham ini adalah suatu tantangan yang besar. 何况他75岁，一个有年纪老迈的人，还需要吗？新的开始还可以吗？新的开始。
Apalagi Abraham sudah berumur 75 tahun, sudah lanjut usia, apakah dia masih bisa memiliki ciptaan yang baru? 呀，所以我们感谢主，亚伯拉罕不会觉得已经太迟了。Kita bersyukur bahwa Abraham tidak merasa bahwa ini semua sudah terlambat. 弟兄姐妹们，我们也要学习亚伯拉罕的这个精神，Kita harus mempelajari semangat dari Abraham. 不要以为年纪是可以成为我们的阻碍，而是拦住我们。Jangan karena usia kita yang sudah tua menghambat kita untuk menjadi ciptaan yang baru. 在华人社会中，有一些有这样的说法，关于年龄啊，有这样的说法。Di masyarakat Tionghoa ada ketentuan seperti ini. 这个是也是基于我们的文化哦，说90很容易啊，Dikatakan bahwa 90 sangatlah mudah. 90岁的人很容易啊，不要骄傲，哼，Um- Umur 90 80不 sangat 稀 mudah, 奇 jangan sombong. 80不稀奇，Umur 80 tahun tidak heran. 70才算奇，70 tahun baru dihitung. 60又何奇，Umur 60 apa hebatnya? 50刚明理，Umur 50 tahun baru mengerti. 40正调皮啊，40 sedang nakal-nakalnya. 30在摇篮里，30 dalam ayunan. 20才落地。20 baru turun jalan. 弟兄姊妹们，我不知道在这个 Zoom 里面参与，多数是在哪一个年龄范围？哈哈哈。Saya, saya tidak tahu saudara-saudara yang ada di sini di dalam lingkup umur yang mana. 亚伯拉罕是在这个70岁的范围中，Abraham ada di lingkup umur 70 tahun. 所以他才算起Maka dia itu baru dihitung. 才算起，不会太迟，不会太迟。Tidak akan terlalu terlambat. 他可以先开始，因为才算起。Dia bisa memulai hidup yang baru karena baru dihitung. 所以弟兄姊妹们，希望我们可以打起精神哦，学到老，活到老，学到老。Saudara sekalian, mari kita semangat hidup sampai tua, belajar sampai tua. 我们要像亚伯拉罕，无论你怎么样的年纪状况，他愿意不断来学。Kita harus seperti Abraham, mau umur berapapun, dalam keadaan apapun, kita akan terus-menerus belajar. 相信有新的开始， Percaya akan ada permulaan yang baru. 弟兄姊妹们， Saudara sekalian, 我们继续看，还看第40节。 kita lihat ayat 4. 亚伯拉罕就照着耶和华的吩咐去， Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. 亚伯拉罕照着耶和华的吩咐去了。现在我们的注意点不是在那个他的年纪， Perhatian kita sekarang bukan ke umurnya Abraham, 但是我们的注意在亚伯拉罕的态度，他的心态。 tapi kita fokuskan pada sikap dari Abraham. 你看亚伯拉罕就照着耶和华的吩咐去了。 Kita lihat Abraham mengikuti firman Tuhan untuk pergi. 照着耶和华所吩咐Mengikuti firman Tuhan untuk pergi. 他去了，
后这个接下来的经文说，亚伯拉罕将他妻子撒来和他侄儿罗的，连他们在亚兰所积蓄的财物所得的人口，都带往迦南地去。他们就到了迦南地。Ayat 5 ayat 5 bahwa Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot keponakannya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di sana. 所以刚才说照着耶和华的所吩咐去， Mengikuti kehendak Tuhan untuk pergi. 呀，起初是照着耶和华的吩咐， Awalnya adalah mengikuti kehendak Tuhan. 后呢第5节最后一段说，他们就到了迦南地。 Di ayat 5 akhir dikatakan bahwa mereka sampai di Kanaan. 弟兄姊妹们，有一些人他们照着做，但是没有到达那个目的地。 Ada orang yang mengikuti tapi tidak sampai di tujuan. 所以亚伯拉罕告诉我们，他的心态，他的人品，是一位有头有尾的人。 Dari sini kita bisa melihat bahwa Abraham adalah yang bisa melaksanakan dari awal sampai akhir. 他是一位对神的话有责任感，有很高的尊敬。他开始，他也要结束，做事有头有尾的人。 Dari sini kita bisa melihat bahwa Abraham adalah orang yang sangat bertanggung jawab dan sangat menghormati Tuhan. Dia melaksanakan dari awal hingga akhirnya. 因为他相信耶和华，他尊敬耶和华的这个圣言、话语、神的话，所以他尽量做从头到尾。 Karena Abraham percaya pada Tuhan dan hormat kepada Tuhan, sehingga dia berusaha untuk mengerjakan dari awal hingga sampai akhir. 弟兄姊妹们，我想想，以前的学华文的班里面那个学生们， Saya mengingat-ingat kelas Mandarin dulu, yang saat dulu. 也很多刚刚开始学，哇，很有精神，很多人纷纷来参加，很热闹。 Pada saat mulai, semua sangat bersemangat untuk ikut. 到那个头来，剩下几个人好学生留下来， Pada saat akhir hanya bersisa beberapa orang murid saja. 很多人都已经离开，已经放弃了。 Banyak orang yang sudah meninggalkan dan sudah menyerah. 当然不是这个 BBMB 的这个班里面这里的人我深信大家都很忠心来学。 Tentu saja ini bukan kelas BPMP, karena saya yakin murid BPMP sungguh-sungguh belajar. 弟兄姊妹们，亚伯拉罕给我们好的榜样。 Saudara sekalian, Abraham memberikan kita contoh yang baik. 他的人就是信耶和华神，他尊敬神的道。 Abraham percaya pada firman Tuhan. 他所听的道就是他所行的道。 Dia mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. 如果接下来注意亚伯拉罕的这个那个里程，信心的里程，我们就知道亚伯拉罕的特点。亚伯拉罕对上帝常常说：“我在这里。” Kalau kita melihat urutan kepercayaan Abraham, kita melihat bahwa Abraham sering mengatakan, saya ada di sini. 耶和华神问他，耶和华神对他说，耶和华神寻找他的时候，他的回应总是说：“我在这里。”
Tuhan bertanya atau pada saat Tuhan mencari Abraham, Abraham selalu menjawab, "Saya ada di sini." 因为他也是一位准备要听到也要行道的人，Karena karena Abraham selalu bersedia untuk saya mendengar dan saya akan melakukan firman Tuhan. 所以他敢说我在这里。Maka dia berani berkata bahwa saya ada di sini. 很多人不敢说我在这里，Banyak orang tidak berani untuk berkata bahwa saya ada di sini. 因为我们都是亚当夏娃的后代。Karena kita semua adalah 亚当夏娃人的那个后代的我们子子孙孙，kita anak cucunya. 亚当夏娃就是躲避神、Adam, 隐藏。kita adalah keturunan Adam Hawa. 我们是好像我们的那个亚当夏娃第一个人来啊，他们躲起来，他们不要看神的面，因为他们知道他们有罪，他们没有准备面对神。Kita seperti Adam dan Hawa yang mereka bersembunyi dan tidak mau melihat muka Tuhan dan mereka belum siap untuk mengatakan bahwa saya ada di sini. 我们知道在这个班里面，我们都是有时候会扮演都是成为学员、学生。Kita di sini berperan sebagai seorang murid. 学生好的学生应该有充足的准备。 Sebagai murid yang baik, kita harus memiliki persiapan yang baik. 把所有的那个家业要做好做完。 PR harus diselesaikan. 那如果我们已经做好我们的家业呢？老师问我们的名字，叫我们的名字，我们会说我在这里。 PR sudah kita selesaikan, maka pada saat guru bertanya, kita akan bisa menjawab, "Saya ada di sini." 如果我们的家业还没有做完呢？ Ketika pekerjaan rumah kita belum selesai, 或者我们是一位属于懒惰的学生呢？ atau kita adalah murid yang malas, 我们更喜欢把视频的这个相图关掉，暗暗的看不到，我们隐藏在后面。 kita lebih suka sembunyi di belakang. 弟兄姊妹们，所以呢，亚伯拉罕告诉我们，我们新的开始要坦然无惧面对神。 Tuhan berkata bahwa permulaan yang baru itu harus diperlihatkan. 我们要面对神，勇敢的面对神， Kita harus dengan berani menghadapi Tuhan. 因为我们已经与神有好的关系， Karena kita sudah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, 我们也尊敬神的道， kita juga menghormati firman Tuhan, 我们也愿意聆听，而且要行神的道。 kita bersedia mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. 我们要比较一下社会上的华人有孔子所留下来的这个智慧。 Kita bandingkan firman Tuhan ini dengan hikmat yang dari Confucius. 孔子曾经说：“朝闻道，夕死可也。” Confucius pernah berkata bahwa pagi-pagi dia sudah mendengar kebenaran, maka saat sore mati pun dia bersedia. 我们当中有没有这样的像孔子愿意做吗？ Di antara kita apakah bersedia melakukan seperti yang Confucius katakan? 朝闻道，夕死可也。我们愿意不愿意？
Kita pagi mendengar kebenaran, apakah kita rela sore-sore meninggal? 朝闻道晚上睡得好那就是我们的期望哦。Tentu saja harapan kita adalah malam-malam bisa tidur dengan nyenyak. 孔子说：朝闻道，夕死可也。连死都他愿意因为他已经心满意足了。Karena dia sudah merasa puas, 他渴慕真理，他愿意为真理牺牲。dia rela berkorban untuk kebenaran. 所以亚伯拉罕比这个智慧更深了，更高了，因为他回应神的话语，他面对神真理的源头。Jadi Abraham ini lebih pintar daripada Konfusius karena dia menjawab Tuhan dan dia berani 他知 menghadapi 道， kebenaran. 他知道他跟谁有关系，跟谁同行。他知道神的话是多么重要，他知道神的话就是他的生命。Abraham tahu dia memiliki hubungan dengan Tuhan dan dia tahu bahwa hubungan dia dengan Tuhan itu sangatlah penting. 他知道，只要住在神里面，他的生命就是祝福。Abraham tahu bahwa dengan dia hidup di dalam Tuhan, hidup dia itu adalah berkat. 所以他忠心里与神同行。 Sehingga ia dalam hati berjalan bersama dengan Tuhan. 他一生一世与神同行。 Dia hidup semati berjalan bersama dengan Tuhan. 当然，神也带领我们成为他忠心的信徒。 Semoga Tuhan membawa kita menjadi murid-muridnya. 我们也知道，耶稣基督曾经告诉我们， Kita tahu bahwa Tuhan Yesus pernah berkata kepada kita, 你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。 tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 只要我们住在神里面，我们活在神的国度里面，我们渴慕神的真理，我们行神的义，那么我们不必怕什么，不要担忧，不要忧虑，因为这些东西要加给我们的。 Asalkan kita mau hidup di dalam Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita tidak perlu takut karena semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. 但愿神祝福我，新的开始，走上恩典之路。 Permulaan yang baru menjalani jalan anugerah. 基督与你和我同在，让我们与神同行。 Kita bersama-sama dengan Tuhan dan kita berjalan bersama-sama Tuhan. 我们要喜爱顺服神的道， Kita harus taat kepada firman Tuhan. 那么我们这一生在神手中成为祝福。 Maka di dalam tangan Tuhan kita menjadi berkat. 我们彰显神的荣耀，荣耀神的名。 Kita memuliakan nama Tuhan. 但愿神祝福大家。 Tuhan memberkati. 好，谢谢。我们结束，我们要祷告。 Kita sama-sama berdoa. 天父，谢谢你，我们已经聆听你的话语。 Tuhan terima kasih, kita bersyukur karena kita telah mendengarkan firman Tuhan. 求你把你的话放在我们的心里， Kiranya firman-Mu itu bisa kita taruh dalam hati kita. 当我们不会离开你的话语， Pada saat kita tidak bisa meninggalkan firman-Mu, 我们不断来实行你的话， kita tidak berhenti melaksanakan firman Tuhan. 我们要讨主你喜悦。 Kita ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. 我们借着这个 BBMB 的课程，我们所做一切
我们可以陶出你喜悦，Biarlah dengan kelas BPMP ini kita dapat menyenangkan hati Tuhan. 让我们可以成为众人之福。求主带领我们，Kiranya Tuhan menyertai kita semua. 这样祷告，感恩，奉耶稣基督名，Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。Amin.